المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب بالصدور التي في الصدور. Suratul Hajj ayat 46. Tetapi mata mereka itu tidak buta. Yang butanya ialah hati yang berada di dalam dada mereka. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Imam, yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang bahagia ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan berkenaan dengan keras hati ataupun buta hati. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah Ta'ala menggambarkan mereka itu tidak buta mata. Yang butanya ialah hati yang ada di dalam diri mereka. Yang dimaksudkan dengan buta hati ataupun keras hati ialah manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka hati, berikan kepada mereka mata penglihatan, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak mau untuk nak menerima tentang hujah-hujah dan fakta yang diberikan kepada dia. Mata celek, cuma hati dia buta. Kalau di Universiti Al-Azhar ramai kita tengok di sana profesor yang matanya buta, tapi mereka ini profesor. Mereka kata, sebab aku buta aku jadi profesor. Kalau aku celek aku tak jadi profesor. Walaupun mata dia tu buta, tapi hati dia celek. Di Malaysia dulu ada seorang profesor yang nama Profesor Ismail Saleh almarhum, pensyarah Fakulti Ekonomi di UKM, orang Kelantan, yang pernah menjadi penasihat ekonomi kerajaan. Dia buta, anak murid dia celek. Pelik kan? Orang buta mengajar orang celek.
Ini anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Paling kita takut sekali, kita ini Allah Ta'ala jadikan hati kita ini buta, menjadikan diri kita ini tidak nampak tentang kebenaran yang disampaikan kepada beliau. Sebab itu di sana ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang itu hatinya buta. Terdapat beberapa faktor di sana. Hati seorang itu menjadi buta, ataupun sebab hati seorang itu keras, dia tak boleh menerima tentang kebenaran agama yang disampaikan kepada beliau. Faktor yang pertama yang menyebabkan hati dia jadi keras, kerana dia tak takut dengan Allah. Dia apabila tak takut dengan Allah Ta'ala ini, maka dia akan lakukan perbuatan-perbuatan sehingga kan menjadikan diri dia itu merupakan orang yang keras hati dia. Ini faktor yang pertama. Sebab itu kita orang lelaki-lelaki mari dengar sembahyang Jumaat khutbah dua khutbah. Ialah salah satu daripada rukun khutbah. Khatib berpesan supaya kita ini menjadi orang-orang yang pesanan dia usikum bitaqwallah. Pesan supaya dengan kita ini bertakwa kepada Allah, mengingatkan kepada hadirin supaya mereka ini menjadi orang yang takut dengan Allah, menjadi manusia yang gerun dengan Allah Ta'ala, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu akan Allah di mana saja kamu berada. Yang ni kita kena ada perasaan takut. Kalau tak ada perasaan takut, manusia ni dia akan langgar segala perintah Allah Ta'ala. Macam kita tengok untuk budak kalau nak murid kita, jenis dia tak takut dengan manusia. Dekat sekolah tu adalah beberapa orang guru yang anak murid takut, tapi mari dengan budak ni dia tak heran dengan manusia kan? Kita marah kat dia, dia sergah kita balik. Kacau kita kan? Kalau jenis macam ni, dia langgar saja peraturan sekolah, kerana dia tak heran, dia tak takut dengan manusia. Sama seperti mana anak-anak saudara kita. Anak saudara lain semua takut, mari tang dia seorang tak takut. Kita larang dia macam suruh. Ada jenis budak tu, orang panggil babi, bukan babi. Kalau Terengganu ni panggil babi, degil. Degil, kalau belah utara panggil ketegak. Jenis ni dia tak makan zaman. Sama dengan manusia apabila dia tak takut dengan Allah ni, dia akan buat apa saja.
Itu yang dipesan setiap kali Jumaat, supaya khatib pesan dengan pesanan dia, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Supaya nak educate kita, nak didik kita, nak tarbiyah yang orang yang dengar tu ialah supaya bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan Allah, nak tanamkan sifat takwa dengan Allah Ta'ala, supaya menjadi manusia yang sentiasa sedar tentang arahan-arahan dan perintah yang datang daripada Allah. Nak ajar dia, nak beritahu kepada dia, ini perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya sebut, dia kata, dalam dunia pada hari ini orang buat jahat. Kalau dia tak takut dengan Allah, depan orang dia tak buat, belakang orang dia buat. Di Malaysia dia tak berani berzina kerana ada tu imam, ada pencegah maksiat. Dia pergi Thailand, pergi Singapura, pergi Batam, Indonesia, tak ada orang. Tapi bila kita takut dengan Allah Ta'ala, pergilah ceruk mana pun, pergilah pelusuk dunia rantau mana pun, kita tak buat, tak ada siapa nak larang kita, tak ada siapa nak cegah kita. Kita tak buat tu pasal apa? Takut dengan Allah. Dunia hari ini orang nak makan rasuah. Hak yang SPRM tangkap tu tuan-tuan, bukan dia makan sekali dua, dia makan banyak kali lah. SPRM ni follow dia kadang-kadang sampai 9 bulan, 10 bulan, setahun pun ada nak follow dia, nak perangkap, nak macam mana duit dia dapat sebagainya. Kau setakat sehari dua, kau setakat sekali dua, tak kena. Tapi orang kata jenis dapat wang daripada wang tak betul ni, memang dia makan tak kenyang. Wang yang dia dapat pula ni, dia belanja ni tak sedar, macam air letak di dalam bekas yang bocor. Kita ni rasa sayang dengan duit pasal wang yang kita dapat ni wang halal, hasil daripada titik peluh kita, keringat kita yang bekerja daripada pagi 6.30 dah keluar pukul 7 baru sampai ke rumah. Kita tahu nak belanja tempat mana yang kita nak belanja. Jadi bagi orang yang dapat wang dengan secara tak betul ni, wang haram ni, dia akan belanja tanpa dia sedar dan dia sayang. Dia tak rasa sayang pasal wang yang dia dapat ni wang yang tak betul. Oleh itu kita tengok zaman hari ini orang nak ambil rasuah mudah. Dia boleh bagi kepada kita kad kredit, ustaz sign dia, bil sampai alamat saya, siapa nak dapat teris, beli barang, belilah apa dia, kad apa, gold ke platinum tu saya tak tahulah kan, yang boleh unlimited, sign lah orang banyak. Tapi kalau dia takut dengan Allah, dia tak buat benda gitu. Kita ni apabila dah lakukan benda yang Allah Ta'ala larang kita duk buat, Allah Ta'ala tak bagi kita buat, lama kelamaan menjadikan hati kita ni keras, menjadikan hati kita keras. Apabila dah tak ada rasa takut dengan Allah, kita langgar perintah Allah. Itu satu. Yang kedua,
punca hati keras ni kerana banyak melakukan maksiat. Maksiat yang kita lakukan menjadikan seorang itu yang akhirnya hati dia keras. Nabi SAW menyebut hati manusia ni apabila dia melakukan benda jahat, dia akan lekat satu titik hitam, titik hitam, titik hitam. Sama seperti Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata hati manusia ni macam cermin. Apabila melakukan dosa, maksiat, akan lekat titik hitam, titik hitam, titik hitam. Sebab tu kita, dan saya umur dah tua, dosa banyak. Oleh itu kita sukar untuk kita ni nak ingat dalam hafalan kita. Sebab tu kadang-kadang kita ni jadi benar sikit nak faham satu benda. Baca 2-3 kali tak faham. Isteri kita pesan 5 barang, pergi kedai pasar, suruh beli bawang kecil, beli bawang besar, suruh cili api, cili besar, dah bertukar. Pasal apa? Dosa banyak. Jadi apabila dosa banyak ni, maksiat yang kita lakukan dengan Allah Ta'ala, maka menyebabkan hati kita keras. Keras. Sebab tu kita tengok budak-budak dia dosa tak banyak, dia senang untuk menghafal. Macam budak-budak tahfiz tu, dosa tak banyak, tak banyak dosa. Sebab tu senang menghafal. Macam umur saya hari ni, kalau menghafal ni, pagi baca ya'lamun, petang ta'lamun. Pasal apa? Dosa banyak. Dosa banyak. Macam mana hafalan kita nak elok? Pasal dosa kita banyak. Sebab tu boleh saya dah tengok apabila orang tua ni, jenis orang tua tak sedar diri ni, kesian. Kalau budak-budak tak apa, dia ada peluang lagi untuk dia nak hidup lama. Ni hak orang tua ni. Kadang-kadang bila kita mari semayang, selisih tengok orang tua duduk di kedai kopi, duduk bersemak, kesian. Bila masa dia nak bertaubat dalam keadaan macam tu? Keadaan nak taubat, dia tu nyawa dia tu orang panggil dia berada di hujung senja. Tapi kalau dalam saat waktu ketika macam tu, dia tak boleh untuk dia nak kembali bertaubat dengan Allah. Bila masa dia nak kembali dengan Tuhan. Kalau budak-budak tak apa, adat kata lambat lagi mati. Ni kita bercakap tentang hukum adat. Ini dah berumur dah, tak ada rasa untuk dia nak berubah dalam hidup dia. Kita kesian. Kita kesian. Saya dalam 3 minggu lepas jumpa kat KL Central, naik eskalator tu, orang tua, perempuan, saya ingat berumur dah, ingat 60 tahun ke atas dah kot, berumur dah, 2 orang tua, jalan pun hegeh-hegeh dah, tapi kami rangdi, kami umur tua dah, seluar ketat, baju ketat, tudung pakailah tudung wasatiyah lah biasa lah, cakap orang putih lah, bagus lah,
perempuan tak masalah dia orang putih, tapi educated dia rasa. Saya mendengar seorang, bila masa dia nak taubat. Hak kita duduk macam ni pun belum tentu syurga ni. Bukan kita kata kita ni confirm ahli syurga dah, tapi dalam keadaan yang macam tu punya rupa, bila masa dia nak taubat, umur sudah tua lanjut dengan berpakaian macam tu, ketat, jarang, seluar ketat. Ya Allah, saya kata, bila masa dia nak rujuk kepada Allah Ta'ala. Tu kalau jenis passion macam tu, kalau kita tegur, melenting tu. Kalau kita tegur, confirm. Mesti kita kata, dia kata kat kita, you ni jangan sibuk. Mestilah kata kan, kubur masing-masing. Tu ayat hadis Melayu lah tu. Kalau jawab orang kan? Jadi bila masa kalau macam tu punya keadaan watak yang ada, na'udzubillah min zalik, jangan kita minta tergolong kita di kalangan orang macam tu. Kalau macam tu punya keadaan, ayah, hak muda-muda boleh. Batu pada saya confident, yakin budak-budak ni, budak-budak duk nakal-nakal, duk rempit malam-malam, dia dosa tak banyak berbanding dengan dosa saya. Hak duk rempit tu umur dia 18 tahun, 20 tahun, balik baru 5 tahun, dosa dia baru buat 5 tahun. Saya dah 52 tahun, dah buat dosa dengan Tuhan dekat dengan 30 tahun. Dah tentulah orang panggil apa, karat dia dengan karat saya lebih teruk daripada karat dia. Macam tandas rumah kita lah, kalau tandas lama-lama tak cuci, kita tengok kan, dan berdaki berkarat tu tak boleh buat apa dah, melainkan pecah ganti hal lain. Bubuh kelorok sampai 4 tong pun tak cuci kan? Sama macam apabila kita ada umur tua. Sebab tu budak-budak dia senang. Saya ingat ada pengalaman lah zaman pemuda saya dulu. Waktu first time kita buat street dakwah jalanan. Waktu tu saya jadi pengarah program, iaitu program ketika sambutan tahun baru. Biasalah kita tahu program sambutan tahun baru ni, program yang banyak osak budak-budak sebagainya kan, program dia tu. Maka kita pun buat pendekatan yang malam tu kita akan turun di Medan. Hampir dekat 100 orang juga pemuda ni datang untuk kita nak turun. Kita pergi tempat-tempat yang malam-malam yang ramai pengunjung di situ di kalangan anak-anak muda. Waktu yang saya briefing, beri taklimat tu kepada petugas-petugas ni, waktu kita nak edar risalah ni, antara pesanan yang kita beritahu, kalau ada provokasi jangan lawan. Kalau mereka lawan kita, kita berundur. Jangan. Ini gambaran yang kita beritahu kepada mereka yang nak turun ke padang tu. Tuan-tuan, tiba-tiba apabila kita tengok, kita pergi saja di situ, lain rupanya. Gambaran yang kita anggap mereka tu agresif, mereka akan tolak kita, mereka akan lawan kita, lain. Kita beri risalah mereka, mereka ambil, terima kasih, ucap kita. Kadang-kadang hak duduk di dalam kereta, kita waktu kita beri risalah tengah jalan tu, mereka buka pintu, ambil. Pakaian sedekah lah budak-budak kan. Perempuannya pakai tak senonoh lah. Memang pakaian mereka tu
mengancam keselamatan negara dengan teraman awam lah. Nak sambut tahun baru kan, nak tiru Mak Saleh kan, budaya tu boleh kita tengok. Jadi saya pun tuan-tuan boleh tengok, saya melengu, saya rasa berdosa saya. Dosa saya kata apa? Rupanya banyak ruang-ruang dakwah kita ke sana. Kita hanya berdakwah macam tuan-tuan ni memang dah baik dah. Duk pakai pak lebay, jubah, serban, dah baik dah. Rupanya di sana masih ada vacuum yang cukup besar yang kita tak temui, yang kita tak berjumpa dengan mereka. Asal bersalah. Bukan mereka tak nanti, adik, budak-budak nak ajak main masjid dia tak datang. Sebab tu dulu pernah almarhum Ahmad Didat pernah kita buat program di Dataran Merdeka dulu. Ada saya ingat tu anjuran JAKIM ke ada anjuran daripada kerajaan lah buat. Kehadiran ramai orang, termasuklah di kalangan anak-anak muda yang kita tengok, budak-budak yang tak bertudung pergi datang attend program tu. Mereka anggap macam bersantai program tu. Sekali tu ya dibenarkan, lepas tu awalan wa akhiran tak buatlah. Ya. Artinya kita nak sebut budak-budak ni senang untuk kita nak bentuk, nak didik dia, pasal dosa dia tak banyak. Dia boleh diperbaiki kerana mereka tidak banyak melakukan maksiat dengan Allah. Hati mereka masih lagi lembut, tak sekotor seperti mana hati saya mungkin. Dia kena buat, kena cara dia lah, kena cara dia macam dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pengkaji-pengkaji sosiologi, antropologi, dia heran macam mana dia lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memperbaiki akhlak dari kalangan orang-orang Arab jahiliah ni dalam masa 23 tahun. Dia pelik, 23 tahun Nabi Muhammad ni boleh selesaikan masalah akhlak orang-orang Arab jahiliah. Menurut cara pendekatan yang mereka buat, nak berubat orang-orang Arab jahiliah ni 100 tahun belum tentu dapat perbaiki seperti sedia kala. Jahat orang Arab jahiliah, bunuh orang, undang-undang rimba. Anak perempuan dia dibunuh, isteri dia kadang-kadang dijadikan sebagai bahan taruhan judi. Kadang-kadang dia nak dapat anak cerdik, dia suruh bini dia pergi tidur dengan laki-laki cerdik. Punya teruk sistem dia yang diterima pakai. Tapi Islam datang, 23 tahun datang berubat, alhamdulillah hilang. Lepas tu dia rebut tadi ialah apabila maksiat ni, banyak melakukan maksiat menyebabkan hati kita ni keras. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga hati keras ni kerana mereka tidak belajar agama, jahil dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Apabila jahil dengan agama ni, maka dia akan langgar perintah Tuhan. Kerana dia tahu hak yang dia langgar tu, dia tak tahu yang benda tu bersalah.
Kita tak buat benda tu pasal apa? Kita tahu hukum dia bersalah. Tak boleh dari segi agama. Jadi apabila kita duk langgar perintah Tuhan, langgar, sentiasa hidup dalam keadaan maksiat, maka akhir hati kita tu keras. Kadang-kadang hak zengah jahil, dia duk anggap dia dengan adik ipar dia tu tak aurat. Tak aurat. Kesannya kita lihat dia hidup berpanjangan dalam keadaan maksiat. Dia anggap tak ada apa. Dia kata dia kahwin dengan kak dia halal, cukup lah. Dia tetap aurat. Aurat. Kita dengan ipar kita, kalau isteri dia meninggal atau bercerai, dia boleh berkahwin dengan adik ipar dia. Cuma dia tak boleh himpun di dalam suatu waktu. La tajma'u baina ukhtain. Tak boleh himpun dua saudara perempuan itu dalam satu waktu. Dia dah anggap macam tak ada apa. Ni punca dia pada apa? Jahil. Dia tak faham hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sebab tu Islam datang. Surah yang pertama ialah Iqra. Surah Al-Alaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Artinya Islam ni ialah agama pengetahuan. Islam ni musuh kepada kejahilan. Allah Ta'ala sebutlah ayat yang lain, dia kata fa'allamal insana ma lam ya'lam. Kamu kena ajar manusia dengan apa yang kamu allamal insana ma lam ya'lam. Kamu ajar manusia kerana mereka tak tahu. Artinya ialah Islam ni agama pengetahuan. Dia apabila jahil ini, manusia ni dia akan langgar perintah Tuhan. Jahil agama ni, memang hidup kita ni tuan-tuan, tak ada guna lah hidup dia bila jahil agama. Oleh itu belajar ni tuan-tuan wajib tau. Orang yang tak mengaji ni fasik, faham tak? Tuan-tuan jangan anggap bahawasanya tak semayang saja fasik, tak belajar fasik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib atas kamu tu belajar, wajib. Melainkan kalau kita reti. Kalau kita tak reti, wajib. Berdosa. Bila tak berdosa ni, bila tak belajar, fasik. Jangan kita dah anggap tak bertudung saja fasik, tak datang belajar, tak belajar, fasik. Kalau kita tak tahu, kita jahil, tak boleh. Mana boleh? Beribadat dalam keadaan jahil, tunduk bangkit, sujud kami lama dengan Tuhan, tapi Tuhan tak terima. Pasal apa? Jahil. Bacaan dia tak betul, uduknya tak betul, semua tak betul. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sebab tu dia apabila kita jahil, menjadikan diri kita ini melanggar perintah Allah Ta'ala. Kita tak boleh untuk kita nak langgar perintah Tuhan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang kita daripada kelakuan ini, kawan rupa. Kita kena melakukan amal perbuatan kita tadi dengan perbuatan yang baik, baru ya yang baik. Nah, ini yang kita nak lakukan, yang kita nak kerjakan. Kalau keadaan yang jahil, maka akhirnya kita ni akan langgar perintah Tuhan, menyebabkan hati kita ni keras. Yang keempat, faktor keempat, hati seorang tu keras kerana dia berkawan dengan orang yang jahat, yang tak baik.
Batu Nabi SAW menyebut, dia kata, an-nasu ma'a khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Manusia ini bersama-sama dengan khalil, kawan yang rapat dengan dia. Kamu perhatikan siapa kawan dia. Kita kawan ni kena pastikan kawan yang baik. Kawan yang baik ni sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, seperti kita berkawan dengan orang yang jual minyak atar. Walaupun kita tidak beli minyak atar, tapi tuan-tuan, tak beli, tapi bau minyak atar tu ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله.